so be mirror clear. Give life and love to Al-Habib. Ya Nabi, salam alayk. Ya Rasul, salam alayk. Ya Habib, salam alayk. Salawatullah alayk. And stand before Allah like nothing else exists, and worship Him like you are seeing. Be with all creation in all your deeds and words, as though you have no self to please. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah wa alihi wal ahya. When you master all of this, forget not your neediness. Were it not for Allah's grace, none of this can be achieved. So be humble as the lowly earth that all creatures walk upon. Be the slave of the most merciful. Take your light from Al-Habib. Shine your mercy like the sun. Send your light across the earth. Let your kindness flow like rivers. Quench the thirst of all who come. And let mountains strong your spirit be, but your heart melt out of love for Him. Take the road that leads to Him. May you be with Al-Habib. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Ya Habib, salawat alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Ya Habib, salawat alayka. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Shine your mercy like the sun, and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of Him. Be like Al-Habib. And in your deepest need and in your deepest grief, call on Him in humility. Place your trust in the one to whom creation turns. You'll find redemption and find peace. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Be a blazing fire of truth. Be a soothing balm of peace. With the light of your sincerity, break the clouds of tyranny. Let your faith be like a blessed tree. Give your shade to all who seek. May your roots run true and deep.
والحبيب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. I know that certainty will bring tranquility, contentment with Allah's decree. Give thanks for all that comes, be patient and know that someday you will return to Him. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Fast to the company of the folk of certainty, through their gaze and through your love for them. May you be as one of them, as gentle as the whispering breeze, spread solace to the world weary. Let your heart and soul be mirror clear, give life and love to Al-Habib. Ya Nabi salam alayk, Ya Rasul salam alayk, Ya Habib salam alayk, salawatullah alayk. And stand before Allah like nothing else exists, and worship Him like you are seeing. Be with all creation in all your deeds and words, as though you have no self to please. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. When you master all of this, forget not your neediness. Were it not for Allah's grace, none of this can be achieved. So be humble as the lowly earth that all creatures walk upon. Be the slave of the most merciful. Take your light from Al-Habib, shine your mercy like the sun. Send your light across the earth. Let your kindness flow like rivers, quench the thirst of all who come. And let mountains strong your spirit be, but your heart melt out of love for Him. Take the road that leads to Him. May you be with Al-Habib. Ya Nabi salam alayk, Ya Rasul salam alayk, Ya Habib salam alayk, Ya Habib salawat alayk. Ya Nabi salam alayk, Ya Rasul salam alayk, Ya Habib salam alayk, Ya Habib salawat alayk. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon, and let oceans
and worship Him like you are seeing. Be with all creation in all your deeds and words, as though you have no self to please. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah wa alihi wal ahya. When you master all of this, forget not your neediness. Were it not for Allah's grace, none of this can be achieved. So be humble as the lowly earth that all creatures walk upon. Be the slave of the most merciful. Take your light from Allah, shine your mercy like the sun. Send your light across the earth. Let your kindness flow like rivers, quench the thirst of all who come. And let mountains strong your spirit be, but your heart melt out of love for Him. Take the road that leads to Him. May you be with Al-Habib. Salam alayka ya Rasul, salam alayka ya Habib, salam alayka ya Habib. Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah wa alihi wal ahib. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Taala kerana dengan setinggi-tinggi, kerana dengan limpah serta rahmatnya Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita peluang dan juga ruang untuk meneruskan kehidupan kita selaku Muslim. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kesihatan yang baik kepada kita, dan kemudian Allah Ta'ala mempertemukan kita di dalam satu majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan semua, kita bersyukur sangat-sangat kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah Ta'ala memilih kita dalam kelompok orang yang cintakan agama Allah. Jadi Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak kerana Allah Ta'ala memilih kita. Baik tuan-tuan dan puan semua, kalau kita lihat pada hari ini macam biasa, kalau kita tengok laporan yang dikeluarkan oleh KKM masih lagi belum turun daripada 10,000, masih lagi 19,000 pada hari ini. Dan kalau kita tengok laporan ada yang mengatakan 200 purata kematian seharian. Jadi untuk kes COVID-19 ni. Jadi tuan-tuan puan semua, kita inilah, kita sama-samalah jaga diri kita, dan paling penting kita berdoa kepada Allah Taala supaya kita ni dilindungi daripada wabak COVID-19. Dan kita doakan jugalah kepada rakan-rakan kita ataupun jiran kita yang telah kehilangan keluarga akibat COVID-19 ini. Kita doakan agar mereka diampunkan oleh Allah SWT dan juga dikurniakan syahid insya-Allah. Dan kita doakan juga kekuatan dan juga ketabahan supaya Allah Taala berikan ketabahan dan juga kekuatan kepada para frontliners kita yang bertungkus lumus dalam memerangi perang COVID-19 ini. Jadi apa yang kita boleh buat tuan-tuan semua? Kita kena memberikan kerjasama. Kita ikutlah SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan kita jaga kita insya-Allah
dan jangan sebarkan benda-benda yang tak ada asas ataupun rujukan. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan rasa panik di kalangan masyarakat kita ni. Baik tuan-tuan semua, saya ucapkan selamat datang kepada Solo Beta House. Waalaikumsalam Ustaz. Okey. Assalamualaikum Ustaz dan tim Haraki. Waalaikumsalam Dewan Hadi. Zaini Haraki dan share, terima kasih kerana share. Dan juga Razimah binti Zulkifli, ni orang kuat kita, alhamdulillah, dan share, terima kasih. Dan juga Ashraf Ufar, antara orang kuat kita juga, dan share. Terima kasih kepada semua yang share. Baik, alhamdulillah, hari ini bersama saya lagi Nabil Ghazali dalam program Al-Quran di Hati, yang mana dalam program Al-Quran di Hati ni kita akan bersembang-sembang dan juga mengupas isu-isu yang tajuk-tajuk ataupun isu-isu yang menarik. Dan hari ini insya-Allah kita bersama dengan salah seorang lagi tokoh yang tidak kurang hebatnya, iaitu Al-Fadhil Ustaz Yazid Haji Ma'ruf. Ustaz Yazid ni bukan biasa-biasa tuan-tuan dan puan semua. Kalau kita tengok latar belakang dia, bukan setakat agama saja, bahkan dari sudut profesional pun ada tuan-tuan dan semua. Ustaz, saya baca sikitlah latar belakang Ustaz Yazid ni. Fadhil Ustaz Yazid merupakan orang kata pelajar lepasan pondok moden dan juga memiliki ijazah dalam syariah Usuluddin daripada Universiti Malaya, dan juga mempunyai ijazah kejuruteraan elektronik. Tuan-tuan dan puan, ini ustaz yang luar biasa tuan-tuan dan puan. Jarang kita nak jumpa, dua-dua ada. Dan bukan itu saja, Al-Fadhil Ustaz pun merupakan anggota polis, bekas anggota polis. Anggota polis bukan biasa-biasa, bukan constable tuan-tuan dan puan. Ini apa, special branch tuan-tuan dan puan semua yang menjalankan operasi-operasi risikan dan sebagainya. Jadi kita sangat bertuah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Tapi Ustaz sekarang dah bersara lah. Yang mana Ustaz sudah bersara pada tahun 2007. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama dengan Ustaz pada hari ini. Dan satu lagi fakta menarik mengenai Ustaz Yazid ni, Ustaz Yazid antara penulis buku. Banyak buku telah beliau hasilkan, antaranya politik dari sudut perspektif Islam dan sebagainya. Jadi kepada siapa yang nak mendapatkan bukunya, boleh inilah nanti kita sembang-sembanglah dengan Ustaz. Mungkin Ustaz akan menceritakan sikit tentang karya-karya yang ditulis oleh beliau. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada Fadhil Ustaz Yazid ke program kita pada ini. Selamat datang Ustaz. Okey. Terima kasih. Okey, baik. Okey, sama. Baik, insya-Allah sebelum kita mulakan, saya mintalah kepada semua para penonton untuk sama-sama share supaya lebih ramai lagi mendapat manfaat dalam program kita pada malam ini. Jadi insya-Allah hari ini kita akan membicarakan satu tajuk berkaitan dengan COVID-19 dan juga tentang kerjaya. Okey, tajuk sebenarnya pandemik COVID-19 dan pengaruhnya terhadap kerjaya menurut Al-Quran. Jadi insya-Allah sebagai mukadimahnya, kita akan bertanya kepada Fadhil Ustaz. Boleh tak Ustaz ceritakan apakah hukum bekerja dalam Islam dan bagaimana untuk menjadikan kerja itu sebagai satu ibadah Ustaz? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator kita, Ustaz Nabil, Ustaz Zakaria, para penonton sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama dan mari sama-sama kita niat untuk ilmu kerana Allah SWT. Ya. Balik pada soalan tadi ialah macam mana bekerja itu satu ibadah, ya. Kalau kita tengok ayat, ada dua ayat yang menceritakan berkenaan ibadah. Tujuan Allah jadi kita, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu adalah semata-mata untuk beribadah. Bukan kita aja beribadah sebenarnya. Semua makhluk yang ada antara langit dan bumi ini, semua bertasbih kepada Allah. Cuba tengok surah Saf ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dan dalam surah yang lain pun ada juga Allah sebut semua yang ada di antara langit dan bumi ini, bukit, buka, gunung, ganang, haiwan, semua bertasbih kepada Allah SWT. Dan kita ni dijadikan itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi ibadah di sini ibadah khususiah. Solat, puasa, zakat, haji dan sunat-sunat yang biasa kita lakukan. Manakala yang kedua pula, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Allah beritahu malaikat jadikan manusia ni sebagai khalifah. Khalifah ni pentadbir alam ni. Jadi mana kerjaya yang kita buat, apa juga kerjaya yang kita buat, bidang mana pun, maknanya menjurus ke arah memakmurkan alam. Itu adalah ibadah.
Jadi untuk nak dapat kelebihan dikira ibadah, perlukan niat. Ya, niat. Niat kita, jangan kita niat bekerja untuk cari makan. Itu salah. Ya, kita kena niat bekerja kerana Allah SWT. Itu pertama. Yang kedua, kita niat dalam hati kita nak cari nafkah untuk diri kita dan tanggungan kita. Dan yang ketiga, kita kena niat untuk menjalankan amanah. Kalau kita bekerja di sektor awam, sektor swasta dan sebagainya, kita menjalankan amanah masyarakat. Amanah masyarakat. Jadi makna kita kena niat 3 tu, ya. Satu daripadanya lillahi ta'ala. Kita tak payah minta kata nak duit, nak apa dan sebagainya. Allah Maha mengetahui. Bila kita bekerja, Allah akan bagi. Ya, tapi kita kena niat mesti lillahi ta'ala bila kita nak bekerja, dan niat kita nak mencari nafkah untuk diri kita dan tanggungan kita dan amanah masyarakat yang bayar gaji kepada kita. Pekerja sektor awam digaji oleh kerajaan melalui dana yang dikumpul daripada cukai-cukai daripada masyarakat. Jadi kita menjalankan amanah mereka. Ya. Jadi itu adalah satu yang pertama sekali. Jadi itu sebabnya Nabi sebut, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama a'lu biniat, ya. Bahawa tiap-tiap satu tu letak pada niat kita. Dan apa hadis tu disambung, apa niat kita? Niat kita ibadah, Allah bagi ibadah, pahala ibadah. Ya. Itu kita yang pentingnya bila kita nak buat satu kerja, kita niat kerana Allah SWT. Bukan kerana lain, yang lain tu Allah kurniakan pada kita, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz di atas penerangan sebentar tadi. Jadi kita kena ketahuilah bahawa di dalam dunia kita ni, yang pertama, bekerja ni menjadi tanggungjawab kepada manusia. Dan kita kena ingatlah bahawa ibadah bukan semata-mata solat dan sebagainya. Sebab solat, puasa, menunaikan zakat dan sebagainya itu adalah sebagai ibadah khusus ya. Dan ada juga kata pekerjaan juga boleh menjadi ibadah jikalau kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita lakukan benda ni kerana apa? Kerana nak cari nafkah, kita nak memberikan kata nafkah kita kepada anak beranak kita dan juga isteri kita. Itu insya-Allah kita akan mendapat pahala, tuan-tuan puan semua. Jadi kita kena ingatlah bahawa ada kata-kata ulama, kita bila kita bekerja ni, kita jangan kata kerja dunia semata-mata. Kita kena kata kerja akhirat. Seperti mana ulama kata, kalau kita kerja akhirat, dunia akan ikut kita. Kalau kita kerja dunia, akhirat tidak akan ikut kita. Jadi tuan-tuan semua, sama-samalah kita tajdid niat kita. Apabila kita bekerja ni, kita kerja kerana Allah Ta'ala. Bila kita kerja kerana Allah Ta'ala, insya-Allah hati kita mesti rasa tenang dan Allah Ta'ala akan bantu kita. Baik Ustaz, kita pergi pada soalan yang kedua. Kalau kita tengok pekerjaan ni, semua orang bekerja. Orang non-Muslim bekerja, orang Islam pun bekerja. Okay, jadi Ustaz, dan bekerja ni juga orang kata tanggungjawab setiap orang kata suami ataupun lelaki. Perempuan pun ada bekerja juga kerana nak menyara keluarga, menyara diri sendiri dan sebagainya. Jadi boleh tak Ustaz ceritakan macam mana untuk kita jadikan tempat kita bekerja tu, rezeki yang kita dapat tu mendapat keberkatan Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi tanggungjawab kita punya tanggungjawab pada diri kita dan keluarga kita, tanggungan kita, ya. Jadi di sini daripada hadis Nabi maksud dia, sesungguhnya Allah SWT suka melihat hamba-Nya yang bersusah payah dalam mencari rezeki yang halal. Allah suka. Sampai dia kata kita penat lelah kita bekerja tu, kalau ikut syarat yang tentukan oleh syarak, kita dikira pahala, ya, pahala selama kita bekerja tu. Dan lagi satu, menyambung pada tadi, syaratnya, ya. Syarat yang kita dijadi ibadah lagi ada 5 sebenarnya. Tadi mukadimah kita sebut niat tadi. Niatnya pertama kerana Allah, yang kedua kerana mencari nafkah untuk diri, keluarga, tanggungan. Yang ketiga amanah masyarakat, ya, atau majikan kita. Yang kedua, kerjaya yang kita pilih tu mesti kerjaya yang dibenar oleh syarak. Kerjaya yang dibenar oleh syarak. Kalau kita bekerja tempat yang tak ada benar syarak, kilang arak, tempat perjudian ke, tak boleh. Itu yang kedua, ya, kerjaya yang dibenar oleh syarak. Yang ketiga, objektif organisasi. Organisasi yang kita bekerja tu kita kena tahu apa objektif dia.
Ya, apa objektif dia? Kadang dia ada di sebalik dia punya di sebalik dia punya aktiviti dia tu ada muslihat yang lain, ya. Ini kerja yang kita kata organisasi itu mesti yang matlamat dia dibenak oleh syarak. Kalau matlamat dia tak dibenak oleh syarak, tak boleh kerja. Ya. Yang keempat, pelaksanaan kerja mesti betul. Pelaksanaan kerja mesti betul. Maknanya kita tak boleh ponting kerja. Ya. Dalam kajian saya menulis buku Kerjaya Prospektif Islam, ya. Dalam Kerjaya Prospektif Islam ni, kami dalam kajian kami ialah kami dapati, ya, seseorang yang ponting kerja 1 minit dia ponting kerja, ya. Kalau gaji dia RM5,000 sebulan, bermakna dia telah makan duit haram sebanyak 54 sen. Kalau 1 minit dia ponting bagi orang yang bergaji RM5,000. Tuan boleh ambil kira 22 hari sebulan, kita bekerja 7 jam, bukan 8 jam, 7 jam, ya. Jadi tuan-tuan puan-puan akan dapat 54 sen makan duit haram, ya. Bukan dalam Islam bukan makna sikit atau banyak, ya. Yang itu kita jadi darah daging untuk kita, isteri kita, anak kita, ya. Jadi la dakhulu jannata lahmun nabata bin haram. Tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Kita makan, isteri kita makan, anak kita makan. Ya, ini kita belum cerita rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Kita ponting kerja 1 minit. Masa saya bekerja, saya cukup takut. Ini perkara yang saya cukup takut dan saya lebihkan masa saya bekerja. Saya lebihkan masa saya bekerja. Kalau saya ambil cuti 10 hari, kadang-kadang 3 hari saja saya ambil cuti. Yang lain itu saya ada di office. Saya takut, saya hutang. Ini hutang kita, hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah kita bertobat, Allah ampun. Tapi hutang dengan manusia, seluruh masyarakat Malaysia, bukan senang. Ya, jadi mana? 1 sen. Ya. 1 minit kita ponting kerja, makna kita makan duit haram sebanyak 54 sen. Jadi ingat, ya, jangan ponting kerja. Lepas itu, ya, tidak abaikan, ya. Tidak abaikan ibadah khususiah. Ya, maknanya jangan kerana bekerja kita tak boleh solat berjemaah, kita tak boleh solat dan sebagainya. Kita tengok kemudahan pihak pemerintah bagi. Waktu mana tak ada ganggu, ya. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Satu masa ada kemungkinan lah. Tetapi kalau kita tengok subuh, tak ada ganggu dengan masa kerja. Zuhur, kita ada masa. Ya. Kita ada masa daripada pukul 1 sampai pukul 2. Ya, 1 sampai pukul 2. Ya. Lepas itu, asar. Kita boleh. Maghrib, isyak, tak ada ganggu. Jadi, kita jangan abaikan ibadah khusus. Ya. Pertama, antaranya solat berjemaah. Ini syarat dia. Pertama tadi niat, ya. Niat kita mesti kerana Allah. Lepas itu mencari nafkah untuk diri kita dan tanggungan kita dan amanah amanah masyarakat. Yang kedua, kerjaya yang dibenar oleh syarak. Mesti kerja itu dibenar oleh syarak. Apa itu objektif? Organisasi itu apa matlamat kerja dia? Apa aktiviti dia? Kita kena betul juga, ya. Lepas itu pelaksanaan kita kena betul. Tidak boleh curi tulang, salah guna kuasa dan sebagainya, itu pentinglah, ya. Lepas itu kita tidak abaikan ibadah khususiah, ya, terutama macam solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Jadi ada orang kadang-kadang dia puasa sunat. Dia datang bekerja seolah-olah dia nak dapat kerehatan. Tak boleh. Puasa itu sunat, ya. Menjalankan amanah tanggungjawab adalah wajib. Jadi kita kena utamakan wajib dulu. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah boleh baca pada fiqh alawiyat, fiqh utamaan. Mana nak utamakan daripada utama, ya. Jadi saya rasa setakat itu untuk yang ini. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Ustaz di atas penerangan mengenai soalan kedua. Bagaimana untuk kita mendapat berkat dalam kita mencari rezeki. Baik tuan-tuan semua. Yang pertama, sebab apa kita nak keberkatan? Sebabnya kita nak elak daripada kita makan duit haram, tuan-tuan semua. Okey, apa yang kita perlu kata muhasabah diri kita pada para pekerja ni, tak kisahlah di sektor swasta
ataupun sektor awam, teragak sektor awam tu sektor swasta, apa yang kita boleh muhasabah? Yang pertama biasanya lah, kalau apa pukul 8 punch card, dia punch card dulu, lepas tu keluar pergi makan, pergi minum dan sebagainya. Budaya macam tu perlulah kita buang jauh-jauh. Sebab apa? Sebab kita bukan dibayar untuk memakan si lemak. Kita dibayar untuk bekerja, tuan-tuan puan semua. Jadi kita jangan buat perkara gitu. Kemudian kalau ada claim ke apa ke, jangan claim corner, orang kata. Claim corner ni macam mana? Patutnya claim RM10, dia pergi claim RM15. Jadi kita kena jujur dalam bekerja, tuan-tuan semua. Sebab apa? Sebabnya dia berkaitan dengan orang kata hak majikan sekali. Jadi kalau kita tak bekerja betul-betul, kita khawatir kita memberikan anak beranak kita, isteri kita dengan rezeki yang tidak halal. Bila rezeki tidak halal tu, itu sebabnya kadang-kadang rumah tangga kita berlaku konflik dan sebagainya. Mungkin disebabkan peribadi kita yang tidak menjaga dalam soal pekerjaan ini. Dan kita juga contohlah macam kita buat solat sunat duha ke apa ke, dandan kita waktu bekerja tu nak buat solat sunat duha 12 rakaat, tak perlulah tuan-tuan semua. Jangan kita kacau. Kita nak buat benda baik boleh, nak buat solat sunat ke apa ke boleh, tapi jangan sehingga kita mengabaikan pekerjaan kita. Sebab kewajipan kita adalah pekerjaan kita. Pekerjaan tu, amanah itu adalah satu kewajipan. Dan orang kata solat sunat tu sunat saja. Kalau kita tak laksanakan solat sunat pun tak mengapa. Yang pentingnya kita utamakan amanah yang telah diberikan kepada kita, tuan-tuan semua. Kadang-kadang kita ni pandang remeh tentang perkara-perkara ini. Sedangkan benda ni akan menjejaskan kehidupan kita, kalau bukan di dunia tapi di akhirat. Ini yang kita sangat-sangat khawatir, tuan-tuan semua. Okey, dan kita boleh dapat lagi daripada poin yang Ustaz cerita sebentar tadi. Antara syarat untuk menjadi ibadah sebentar tadi, yang pertama kita kena cari pekerjaan yang mengikuti syarak, yang menempati syarak. Jangan pula kita pergi kerja kasino dan sebagainya, dan kita kata ni aku bekerja ni kerana Allah Ta'ala. Memang tak dapat pahala lah, tuan-tuan semua. Silap-silap kita dapat dosa, tuan-tuan semua. Sama juga kita kerja dekat pub dan sebagainya pun tak boleh, tuan-tuan semua. Jadi apa-apa hal kita cari juga kerja yang halal. Tapi biasanya kalau kita tengok cerita drama bila kata susah sikit hidup, mulalah nak jadi kerja pelacur dan sebagainya. Seolah-olah dekat Malaysia kita ni macam tak ada kerja lain. Sebenarnya ada je banyak kerja, tuan-tuan semua. Cuma kita yang tak nak cari. Kita carilah kerja yang betul-betul halal dari sudut syarak, tuan-tuan semua. Kerja ni ada kaitan dengan orang kata keberkatan hidup, tuan-tuan semua, sebab dia melibatkan darah daging kita, tuan-tuan semua. Dan yang seterusnya, kita kena tahu kita punya tempat kerja kita tu objektif dia apa. Adakah dia betul-betul buat perkara yang tidak bercanggah dengan syarak ataupun perkara yang bercanggah dengan syarak. Kita takut kita kerja-kerja dekat satu kedai tu, punya kedai tu kedai scammer. Dia money laundering dan sebagainya. Tiba-tiba kita kena tangkap, masuk penjara, dan di penjara kan tiba-tiba kena gantung. Itu yang kita khawatir lah. Jadi kita berhati-hati juga dalam kita mencari kerja. Sebab kalau kita tengok sekarang dunia macam-macam. Kalau negara seberang kita, kadang-kadang mereka start-i kata satu ejen pekerjaan ni, punya dia suruh menjadi pelacur. Itu satu benda yang bahayalah. Jadi berhati-hati juga semasa kita nak memilih pekerjaan. Okay, baik. Saya ucapkan selamat datang kepada yang baru saja daripada ini, Said Hamid Sorman. Barang pejabat tak boleh guna persendirian. Ini saya sangat setuju. Betul, tuan-tuan semua. Kadang-kadang kita, tuan-tuan semua, kita gunakan peralatan pejabat, contoh ni orang muda biasanya. Pejabat punya set komputer yang sangat baik, RAM dan sebagainya, semua punya kita buka. Time tu jugalah dia main game, dia download game dan sebagainya. Itu dah tak amanah dengan barang-barang yang telah diamanahkan oleh majikan kita. Jadi kita guna tu betul. Macam contoh kalau diberi telefon dan sebagainya, kita pakai betul-betul lah, bukan guna untuk kegunaan peribadi, tuan-tuan semua. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Said Hamid Sorman kerana mengingatkan kita, tuan-tuan semua. Kerja pun satu ibadah. Ya, betul, kerja satu ibadah. Terima kasih Tuan Nurul Hadi di atas komen tadi. Dan juga kena jawab, jangan ambil barang yang pejabat punya. Ni tak tuan jawab. Ya, betul lah. Jangan buat harta sendiri, tuan-tuan semua. Ini semua pemberian daripada orang. Okey, baik. InsyaAllah saya minta tuan-tuan semua yang bersama kita pada malam ini, minta untuk share kepada rakan-rakan kita. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Dan perkara yang kita bincangkan pada hari ini jarang kita bincangkan. Selalu kita bincang kisah
Kita balik mak hijrah dan sebagainya. Tapi ini pun ada kaitan dengan hijrah juga tuan-tuan semua. Kita nak berhijrah. Kalau dulu kita ni jenis yang apa tak berapa committed dalam kerja, kita ni suka curi tulang, sikit-sikit nak apa, sikit-sikit nak lari, sikit-sikit hilang. Jadi ini menjadi satu batu loncatan kepada kita untuk berhijrah daripada tidak baik kepada lebih baik. Jadi insya-Allah kita pergi pada soalan seterusnya, soalan ketiga. Boleh tak Ustaz ceritakan dalam Al-Quran ada tak contoh yang kita boleh pelajari untuk menjadi pekerja yang baik dan produktif, Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, kalau kita tengok dalam Al-Quran, saya buat kajian berkenaan dengan politik perspektif Islam. Apa yang menakjubkan saya ialah 15 para rasul daripada 25 yang termaktub dalam Al-Quran adalah ahli politik. Ahli politik. Maknanya itu sebagai kerjaya mereka. Maknanya ada umat, ada negara yang ditadbirnya. Ya. Yang keduanya ialah berkenaan dengan Nabi-Nabi. Kita tengok Nabi Nuh, pembinaan kapal, kejuruteraan kapal dan sebagainya. Nabi-Nabi yang buat baju besi dan sebagainya ada. Ya. Lagi satu, hari ini kita tengok, kita mengalami krisis ekonomi kerana wabak penyakit COVID-19 baru setahun 8 bulan lebih kurang. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, dicerita macam mana Nabi Yusuf AS 7 tahun mengalami krisis. Disebut kemarau. 7 tahun. Macam mana dia boleh menguruskan. Ini satu yang kita perlu kaji. Ya, perlu kaji. Semua dalam Al-Quran tu, kalau kita tengok, ada satu padri masuk Islam, dia kata, dia bila masuk Islam, dia kaji Al-Quran. Dia kata, dalam Al-Quran tu ada 97% daripada apa kehidupan dunia ni ada cerita di sana. Itu kajian dia. Tapi sebenarnya, 100% ada di sana. Tapi banyak dalam bentuk intisari. Intisari, kita kena baca. Itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum tu ya. Dah semua Allah ada kan di sana. Dan tak ada satu pun Allah tinggalkan, semua ada di sana ya. Jadi kita banyak contoh teladan kita sebagai orang yang beriman ni kalau kita mengkaji Al-Quran. Itu sebab bila saya mengkaji Al-Quran, saya dapat menulis 25 buah buku. Terutama bidang-bidang profesional. Politik, perspektif Islam. Ini fardu kifayah. Politik perspektif Islam. Hari ini politik kita, politik bukan politik konvensional. Politik sekular. Haram. Ya. Jadi kita ada politik perspektif Islam. Macam mana politik perspektif Islam? Politik ini adalah profession para nabi-nabi, rasul. 15 rasul. Menjalankan sebagai ahli politik. Kita tak boleh kata orang politik tak baik. Tapi mereka dia adalah mewarisi tugas para rasul. Ya. Tapi kita kena jalan amanah dia tu. Ya. Lepas itu kita tengok dalam bidang kejayaan perspektif Islam. Lepas itu dari segi ilmu pendidikan ketamadunan Islam, ekonomi Islam, apa itu sistem pemasyarakatan sosial perspektif Islam, perundangan Islam, pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar seperti Islam. Saya tulis semua tu ada dalam Al-Quran. Ya, jadi cuma kan kita hari ini bidang-bidang kita tengok bidang-bidang profesional ni, ini adalah kita sebut fardu kifayah. Jadi bila fardu kifayah, apa maksudnya? Kita ubah sikap, mentaliti kita. Bila orang buat, kita tak payah. Kita ubah. Saya tidak. Saya letak diri saya, kalau saya buat, orang tak payah buat. Sedangkan, produk yang kita buat, hasil kerja tu, dimanfaat oleh orang. Bila saya dah tak ada besok, orang terus memanfaatkan penulisan-penulisan saya. Jadi ini bukankah satu bekalan akhirat, dunia dan akhirat. Walaupun kita tengok dalam kita industri buku ni, dia tidak bagi pulangan yang baik. Ya, sebab apa? Buku orang masyarakat Malaysia ni bukan suka membaca. Kajian dia buat, dia kata kita ada lebih kurang 32 juta lebih kurang. 22 buku surat setahun membaca. Cukup lemah tahap kita membaca. Ya. Jadi bila kita lemah membaca, jadi itu sebabnya kita ketinggalan, mundur kita masyarakat kita hari ini ya. Masyarakat kita mundur sebab inilah ya, sebab kita tidak rajin baca. Begitu juga kalau kita nak kait dengan COVID-19 hari ini, dengan keadaan ekonomi hari ini, kalau orang yang banyak membaca, ya, dia akan tahu
banyak membaca, banyak ilmu pengetahuan, dia akan tahu cari ruang peluang untuk menjana pendapatan. Ya, tapi oleh kerana kita tak suka membaca, jadi kita nampak satu arah saja. Sedangkan di Malaysia ni, dia kata, kita ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, betul-betul lubuk emas. Sampai saya baca satu sajak, dia kata, di tepi longkang pun duit. Di tepi longkang pun duit. Dia orang jual goreng pisang tepi longkang. Tuan-tuan tahu pendapatan mereka berapa. Tapi hari ini dah dimonopoli oleh orang asing, orang pendatang luar negara. Jadi oleh kerana kita tak merebut peluang-peluang ini, orang rebut. Di tempat mereka susah tuan-tuan. Nak dapat sehari RM200 pun susah. Hari ini dia pun datang tempat kita cukup mewah. Tapi kenapa kita hari ini bila landa macam ni kita jadi susah? Kenapa? Ini persoalannya pasal kita tahap pengetahuan, ilmu pengetahuan kita tak suka membaca. Bila tak suka membaca, bila kita berdepan dengan satu-satu masalah, situasi, kita tak tahu nak jalan penyelesaian. Kalau kita ada ilmu pengetahuan yang luas, maknanya kita tahu di mana kita nak mencari ruang peluang untuk meneruskan kehidupan kita, mencari pendapatan untuk diri kita dan keluarga kita. Okey, baik. Terima kasih Ustaz di atas penerangan sebentar tadi. Jadi, ya betul apa yang dikatakan Ustaz. Yang pertama, kita macam mana nak kata ciri-ciri pekerja yang baik dan produktif. Yang pertama, kita perlukan ada ilmu lah. Dengan ilmu ni dapat mengeluarkan kita daripada kejahilan tuan-tuan semua. Kalau kita lihat sejarah ketamadunan Islam, terutamanya pada zaman Abbasiyah. Kalau orang putih panggil zaman Abbasiyah ni sebagai the golden age of Islam. Sebab apa? Sebab mereka ni sangat kata mementingkan ilmu-ilmu. Dan pada zaman Umayyah di Andalusia di Sepanyol, mereka ni dikenali sebagai gedung ilmu kepada seluruh dunia. Kalau nak tengok trend semasa, tengoklah di Andalusia pada ketika itu. Dan ini kalau kita tengok pada zaman Abbasiyah juga, ada seorang sultan, seorang khalifah ini, Ja'far al-Mansur, baginda akan berikan kata emas kepada sesiapa orang yang menterjemah buku-buku karya-karya yang orang kata ataupun perkara-perkara yang ilmu ni. Sebab apa? Sebab baginda nak menggalakkan rakyatnya untuk kata mencari ilmu tuan-tuan semua. Tapi malangnya kita pada hari ini, terutamanya orang Melayu kita, memang betul kita tengok tak ramai yang minat membaca tuan-tuan semua. Sedangkan membaca ni adalah jalan untuk kita keluar daripada kejahilan tuan-tuan semua. Kalau kita tengok kartun-kartun orang putih dan sebagainya, kita tengok kadang-kadang dalam jamban pun mereka membaca. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa mereka mementingkan membaca. Begitu juga di Jepun, kalau kita tengok budaya mereka kalau dalam train dan sebagainya pun membaca. Jadi perkara ini perlu kita kata umat Islam perlu ambil supaya apa? Supaya kita menjadi umat yang lebih cerdik, lebih kata berfikiran matang, berfikiran kehadapan dan sebagainya tuan-tuan semua, supaya kita dapat melahirkan semula ketamadunan yang hebat seperti mana yang berlaku pada zaman Andalusia dan juga zaman Abbasiyah tuan-tuan semua. Dan ada menarik di sini kita punya komen daripada kita punya penonton kita, Said Hamid Soman, saya baru tahu Rasul-Rasul ada juga ahli politik. Ya tuan-tuan puan semua, memang betul. Islam ni dia tidak orang kata separuh-separuh. Islam ni mencakupi seluruh aspek kehidupan tuan-tuan puan semua. Inna dina indallahi Islam. Adin tu maksud apa? Adin tu maksudnya cara hidup tuan-tuan puan semua. Jadi kita tengok Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW pun ahli politik tuan-tuan puan semua. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW ni adalah ketua negara di Madinah tuan-tuan puan semua. Begitu juga Nabi Sulaiman yang mempunyai kerajaan yang menguasai seluruh dunia, dan juga Nabi Daud alaihissalam pun mengetuai kerajaan tuan-tuan puan semua. Okey. Sebab apa pentingnya kita kata umat Islam ni kena tahu politik tuan-tuan semua, supaya kita dapat menjalankan amanah oleh Allah Taala untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini tuan-tuan semua, dan juga untuk menjalankan kerja-kerja dakwah. Okey Ustaz, ada satu soalan Ustaz daripada Emma Asma. Nak bertanya, apa pandangan Ustaz kalau ada situasi orang tu bekerja di pusat jagaan orang tua non-Muslim? Dalam pekerjaan tu dia perlu bagi makanan yang tidak halal kepada orang tua di sana. Jadinya sumbernya macam mana tu Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, balikkan soalan itu, lebih baik kita pilih cari tempat yang sesuai dengan kita. Bila makanan-makanan yang bukan halal tu, biasanya bila kita pegang pun tak boleh. Rizil ni kita pegang pun tak boleh. Jadi kita lebih baik kita pilihlah tempat-tempat yang lain, tempat yang betul-betul
halal. Ya, terima kasih. Okey, baik. Jadi itu pandangan daripada Ustaz. Kita cari pekerjaan yang tidak, orang kata, mencampur adukkan yang halal dan haram. Jadi kita carikan pekerjaan yang betul-betul bersih daripada unsur-unsur haram lah tuan-tuan semua. Jadi insya-Allah dekat Malaysia kita ni ada pelbagai pekerjaan. Jadi kita carilah benda yang halal. Mencari halal itu adalah yang wajib tuan-tuan semua. Okey, dan seterusnya ada segi komen daripada banyak ilmu boleh kita ambil dari Al-Quran bila kita kaji. Ya, betul tu. Quran ni kita perlu kaji. Ni sebenarnya kalau kita belajar tafsir ataupun kita membaca ayat-ayat tadabbur dan sebagainya, sebenarnya kita dapat rasa kemanisan di dalam Al-Quran tu. Kita rasa macam amazing dalam Quran tu. Dalam Quran cerita macam-macam. Dia bukan saja cerita kisah-kisah Nabi dan sebagainya, ada juga kisah tentang hukum hakam dan sebagainya. Itulah kehebatan Al-Quran tuan-tuan semua. Jadi kita sebenarnya dekat dunia lah, selalunya kita hanya mementingkan melagukan Al-Quran semata-mata. Tapi jangan salah faham pula. Orang kata melagukan Al-Quran ni pun penting juga supaya apa? Supaya kita nak tarik orang-orang ni minat kepada Al-Quran. Tapi kita pun jangan lupa apa mesej yang ingin Allah SWT bawakan. Jadi kita sama-samalah mencari, orang kata, kuliah-kuliah tafsir dan sebagainya supaya kita dapat, orang kata, hikmah yang ada dalam Al-Quran. Baik Ustaz, kita pergi pada soalan yang seterusnya Ustaz. Okey, dalam tempoh KP ni ramai pekerja yang dibuang kerja dan secara tidak langsung ia memberi kesan pada pendapatan seorang. Oleh itu Ustaz, boleh Ustaz jelaskan bagaimana untuk seorang itu mencari nafkah dalam situasi PKP ni Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, berkenaan dengan saya rujuk balik perkataan kita tadi, cerita kita berkenaan dengan membaca ilmu. Wahyu yang pertama dia turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Iqra. Iqra tu ada 8 kali ikut daripada seorang mufti. Ada renung, menung, tenung, fahamkan, baca, hayati, tadabbur dan sebagainya. Ya, ini kalau kita nak jadi berjaya, jadi kita mesti mempunyai pengetahuan yang cukup. Yang keduanya ialah kita berlaku pembaziran. Bila kita timbul masalah PKP ni, lockdown dan sebagainya ni, kita masa ini baru kita rasa susah. Sebab kita masa keadaan biasa, kita tak tahu bezakan antara keperluan dan kemahuan. Keperluan dan kemahuan. Ya, kemahuan kehendak tak ada limit. Tapi keperluan ada had. Jadi kita patut gaji kita tu, ya, 70% daripada gaji kita, kita kena belanja untuk bulanan. 20% untuk tahunan, untuk persekolahan, road tax dan sebagainya. 10% untuk masa tua ataupun masa-masa terdesak. Kalau kita ikut itu, saya bekerja selama 37 tahun. Bekerja, alhamdulillah. Saya dapat menjalankan, laksanakan ikut. Ini sebab apa? Islam disyariatkan puasa tu untuk apa? Dia syarat puasa tu dan mengajar kita supaya kita tidak berlaku pembaziran. Tapi kita bukan puasa, kita berpuas-puas. Ya, satu kajian oleh Berita Harian, ya, beberapa tahun yang lepas, tiap hari 1000 tan makanan dibuang. Kita beli di pasar Ramadan, kita beli sana, kita kumpul, lepas tu kita buang. Tak habis makan, buang 1000 tan. 1000 tan ni tuan-tuan boleh menampung untuk 7 juta orang makan. Ini berpuasa ke berpuas-puas ni? Dia mengajar kita mendidik. Sebab Islam dia kata, khairul umur ra'usaftuha. Sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan. Jadi apa dia? Kita membazir pun tak boleh. Ya? Wala tubazir tabzira. Ya? Jangan kamu bazir. Inna mubazir nakanu ayuhana syayatin. Ya? Jangan bazir. Bazir ni buatan syaitan. Ya? Kita membazir. Dan kita tak boleh kedekut. Kita tak boleh kedekut. Keperluan mesti. Untuk diri kita, tanggungan kita mesti laksanakan. Dan Islam ajar kita, tuan-tuan boleh tengok surah Furqan ayat 67. Ya. Furqan ayat 67, Allah ajar kita, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqturu wa kana baina zalika qawama. Dan mereka yang diredai oleh Allah itu ialah apabila belanja hartanya tidak melampau
tidak melampau batas, membazir dan tidak kedekut. Tetapi belajar betul sederhana di antara keduanya. Tidak membazir, tidak kedekut. Begitu kasihnya Allah kepada kita. Selain dia bagi rezeki, dia bagi panduan yang cukup pada kita. Ya. Jangan membazir, jangan kedekut. Dia suruh belajar secara sederhana. Ya. Pertengahan. Furqan ayat 67. Hari ini kita tengoklah budaya-budaya masyarakat hari ini. Ya. Bila cuti berganda aja, melancong sana, melancong sini. Sedangkan sekali kita keluar tu, adakah kita fikir berapa banyak kita dah keluar duit? Macam mana bila keadaan-keadaan tertentu? Bila cuti berganda aja, sesak jalan raya dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak berhemah dalam berbelanja. Ya. Kami dulu fikir 2 kali kalau nak pergi mana. Kita balik kampung pun setahun sama ada sekali atau 2 kali. Sebab melibatkan belanja yang besar. Bila jadi macam ini, kita dah tak ada simpanan. Mulalah kita jadi masalah. Satu lagi. Yang keduanya, kita kalau tuan-tuan tengok daripada susunan kekeluargaan. Kita hari ini kekeluargaan kita ni, kita rasa keluarga dalam bumbung kita saja. Keluarga ni bukan dalam bumbung kita saja. Kalau tuan-tuan tengok wali, penjaga. Jadi wali penjaga ni bukannya anak isteri rumah kita aja. Kalau ibu kita ada di kampung, kita seorang lelaki, ibu kita, bapa kita, tanggungan kita. Adik perempuan, kakak perempuan kita tak kahwin di kampung, tanggungjawab kita. Kita wali. Ya. Lepas itu kita tengok susunan wali itu ada 10 tu. Ada 10 susunan wali. Bila jadi hari ini, ya, Allah tu maha adil. Tidak jadikan semua ahli keluarga tu, dalam kumpulan keluarga tu yang susah. Mesti ada yang senang. Tetapi kenapa? Kenapa mereka tidak berperanan membantu keluarga-keluarga mereka yang susah, yang lain daripada sebubung dengan mereka? Ini satu kesilapan dalam masyarakat kita, ya, masyarakat kita. Jadi ini perlu kita betulkan, ya. Okey, baik. Terima kasih Ustaz di atas kata jawapan sebentar tadi. Jadi macam mana orang kata situasi bagi orang yang mengalami kesusahan semasa dalam PKP ni, macam mana cari nafkah? Yang pertamanya kita kena ada ilmu lah tuan-tuan semua. Dan dengan ada ilmu ni insya-Allah dia kata dapat berfikir cara macam mana nak cari duit sebagainya. Contohlah kalau seseorang tu diberhentikan, dia ni kerja kilang tiba diberhentikan, macam mana nak cari duit? Dia cari duit dengan meniaga makanan dan sebagainya. Itu mana daripada dapatnya? Daripada kata pembacaan dan juga menyertai kelas-kelas yang mengajar kita untuk kata bersiap sedia untuk perkara-perkara yang bakal berlaku lah. Dan kita tengok juga, saya tertarik dengan surah Yusuf ataupun cerita yang diceritakan oleh Fadil Ustaz tadi mengenai dalam Quran ada menceritakan bagaimana Nabi Yusuf, kalau tak silap saya Nabi Yusuf yang mana orang kata kena buat persiapan untuk menghadapi hari yang mendatang. Ada cerita 7 tahun dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa kita kena kata, kalau patah Melayu kata sediakan payung sebelum hujan. Sebab kita tak tahu apa yang bakal jadi. Mungkin pada hari ini kita punya kekayaan yang berganda-ganda, tapi kita tak tahu bila Allah Ta'ala akan tarik kita punya nikmat. Jadi kita kena sentiasa bersiap sedia, jangan kata berasa selesa dan jangan kata berlebih-lebihan. Dan kita kena fahamlah bahawa Islam ni pun bersifat wasatiyah, bukan bersifat hulu, bukan bersifat kata berlebih-lebihan. Jadi Islam tengah-tengah. Dia tak kurang, tak lebih tuan-tuan semua. Jadi kita juga boleh ambil kata pengajaran daripada yang Ustaz kata tadi, surah Furqan ayat 67. Jadi sama-samalah kita boleh rujuk ke Quran, insya-Allah kita jadikan pengajaran kepada kita. Baik. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya ucapkan terima kasih kepada yang berikan komen seperti Ridwan Hadi, dan juga Khadijah Opah, Tuan Abdul Aziz Yusof, Zimah Zulkifli dan semua yang memberikan komen pada ini. Baik tuan-tuan semua, buat pengetahuan semua, insya-Allah kami di Haraki ni yang mana kepada yang sesiapa baru saja yang menonton live kita pada hari ini ataupun baru saja mengenali Haraki. Okey, Haraki ni adalah satu kaedah pengajaran Al-Quran yang menggunakan total physical response. Yang mana dalam Haraki ni mengajar Al-Quran menggunakan kaedah pergerakan. Jadi pada anda yang ingin melihat apa itu kaedah Haraki, tuan-tuan semua, saya jemput untuk like page ini
page laman rasmi Kaedah Haraki, dan anda juga boleh follow kami di YouTube Haraki TV. Dan insyaAllah kami ada satu lagi medium iaitu di Telegram channel, pun boleh ikutinya, yang mana insyaAllah dalam Telegram channel ni kami ada berkongsi sedikit info dan juga tadarus Al-Quran. Biasa Telegram ni kita, orang kata Telegram ni kita tengok kalau untuk orang-orang muda lah, biasanya Telegram ni digunakan untuk apa? Untuk download movie, untuk download game. Kalau movie pun koleksi movie opah, apa-apa lah, macam-macam. Tapi kami di Haraki ni nak mengajak dan menggalakkan tuan-tuan semua kepada pengguna Telegram. Kita sangat galakkan untuk sama-sama mengaji Al-Quran, yang mana kita di Haraki ada buat satu program Telegram mengaji pada jam 10.30 pagi setiap hari, bukan setiap hari, setiap Isnin hingga Jumaat, di mana kita akan membaca surah-surah lazim, surah pendek yang biasa dibaca oleh masyarakat kita, macam contoh surah Ad-Duha, surah Al-Nashrah dan sebagainya, dan kita akan perbetulkan bacaan lah tuan-tuan semua. Kalau di Facebook pun kita ada kata program-program menarik yang kita sajikan, yang mana pada 7.40 pagi kita dalam slot mari berbicara bersama Allah, iaitu satu slot kita mengaji Al-Quran juga, dan juga kita mentadabur ayat yang dibacakan pada program tersebut lah. Yang mana dalam program ini Fadil Ustaz Zakaria, iaitu pengasas Kaedah Haraki sendiri, akan mengetahui program ini, yang mana Fadil Ustaz Zakaria akan baca Al-Quran, kemudian membaca tadabbur daripada ayat yang dibaca. Kemudian Ustaz Zakaria akan berkongsi sedikit lah mengenai tajwid mengikut Kaedah Haraki tuan-tuan semua. Dan pada jam 5.30 petang bersama dengan seorang lagi ustaz kita, iaitu Fadil Ustaz Ridwan Hadi, yang mana beliau dalam slot tadarus santai, yang mana kita mengaji juga, mengaji Quran bersama-sama. Dan pada setiap malam Isnin sampai Jumaat kita ada program Al-Quran di Hati, yang mana program Al-Quran di Hati ni satu program yang mana kita bawakan panel-panel di luar untuk kita berbicara dan juga kupas isu-isu yang menarik. Seperti hari ini kita bersama dengan Fadil Ustaz Yazid. Dan 10.45 malam pula kita bersama sekali lagi Fadil Ustaz Zakaria, kita akan ada slot rutin harian, iaitu slot baca surah Al-Mulk. Jadi tuan-tuan semua, kita sangat galakkanlah kepada tuan-tuan semua untuk sama-sama sertai program yang kita telah sediakan ini. Sebab apa tuan-tuan semua? Sebab biasanya bila kita baca Quran ni, kalau seorang-seorang ni dia rasa macam lemah sikit, dia macam slow sikit. Bila ramai-ramai ni dia ada yang kata satu semangat, semangat yang lain macam sikit. Jadi jom kita sama-sama sertai. Jadi insyaAllah kalau siapa yang berminat nak sertai Telegram kami ataupun nak follow YouTube kami, boleh lihat di ruang komen. InsyaAllah tim kami akan pinkan. Jadi pada siapa boleh menyertainya. Baik, esok kita ada orang kata tadarus Al-Quran, tadarus Al-Quran di dalam Telegram mengaji. Jadi sama-samalah kita ikuti 10.30 pagi. Kalau kita tengok kat sini, Puan Khadijah Opah tadi ada bersama kita. Jadi tak rugi tuan-tuan semua. Bila biasanya kalau kita ikuti program-program live ni, tak ada orang kata nak check bacaan, tapi dalam program Telegram mengaji ni kita ada check bacaan. Jadi saya sangat lalukanlah kepada tuan-tuan semua. Ni sedikit iklan kepada yang menonton live kita pada ini. Jadi bawa tenang semua, kita tak habis lagi. Kita ada satu lagi soalan. Jadi saya nak tanyalah pandangan pada Ustaz, kalau tadi saya ada bercerita mengenai Kaedah Haraki dan sebagainya. Jadi saya nak tanya pandangan Ustaz, apa pandangan Ustaz mengenai Kaedah Haraki yang diasaskan oleh Fadil Ustaz Zakaria ni, dan yang seterusnya apa pandangan Ustaz kerja sebagai guru Al-Quran yang ambil upah ni Ustaz? Bukan selalunya guru Al-Quran ni kena ikhlas Ustaz, tak boleh ambil duit ke Ustaz? Jadi silakan Ustaz. Saya bangga dan tahniah kepada Ustaz Zakaria. Dia mempunyai kreatif untuk membantu masyarakat kita yang tak mempunyai asas bacaan Al-Quran, ya. Jadi saya merasakan satu yang cukup susah. Saya pernah mengajar seorang orang luar asing ni, luar, dia masuk Islam. Tulis Jawi tak boleh, apa tak boleh. Jadi saya kena ajar macam mana susahnya. Lagi satu, saya membantu UKM, program Permata. Jadi program Permata ni melibatkan anak-anak yang kes Joanna. Kes umur 16 tahun, 20 tahun, sudah biasa bunuh orang. Biasa macam-macam jenayah dia buat. Dadah berkilo-kilo ada. Bila saya diminta mengajar mereka, cukup susah tuan-tuan. Saya kena ambil buku Roman Ais. Dia tak boleh baca Jawi.
Tapi Ustaz Zakaria, dia boleh wujudkan satu kaedah ni, saya cukup bangga tuan-tuan. Saya rasa ini patut diperluaskan supaya masyarakat dapat manfaat. Ya, ramai daripada masyarakat kita tak tahu baca Al-Quran. Bukan macam generasi dulu. Generasi dulu, ya, bila waktu maghrib, budak-budak pergi mengaji. Tapi generasi sekarang ni, waktu maghrib, depan TV. Jadi ini masalahnya. Ya. Jadi lagi satu, berkenaan dengan bayaran. Ya. Bayaran ni saya pun pernah ditanya. Ya. Seorang, dia kata, ada yang penceramah yang mengenakan bayaran tertentu dan sebagainya. Kalau kita fikir tuan-tuan, ya, kalau kita tengok seorang bidang-bidang profesional, lawyer ke, engineer ke, ya, dan sebagainya, kalau kita pergi jumpa mereka, minta khidmat dia orang, kita bayar. Ya. Mereka ni sebab mereka ni itu kerjaya mereka. Lepas itu mereka juga semasa universiti mereka melabur duit yang banyak belajar. Begitu juga bidang agama. Cuma kita bidang agama ni kita agak berhemah, kita tak letak harga. Kita tak letak harga. Dan kita sebagai tenaga pengajar, kita niat mengajar kerana Allah. InsyaAllah Allah bagi. Ya. Itu sebab kalau saya mengajar, saya tak letak berapa harga. Tetapi kadang-kadang dia bagi itu, Masya Allah, terkejut kita. Lebih pada yang kita rasakan sepatutnya dia bagi kita. Jadi kita bila mengajar kerana Allah SWT, kita dapat dua. Ya, kita dapat dua manfaat. Ya, ilmu tu bila dimanfaatkan terus menerus kita dapat. Ya, yang keduanya Allah bagi, Allah mengetahui apa keperluan kita. Allah sediakan rezeki. Allah, dia kata dalam Al-Quran dia sebut, Allah jadikan seorang bayi itu dengan rezekinya. Mana rezeki kita ni dah ada. Bukan rezeki kita je, haiwan-haiwan pun semua dah ada. Allah sediakan rezeki untuk kita. Jadi bila kita mengajar, kita niat ini. Dan orang awam pula, orang ramai juga, kena ingat juga tenaga kawan. Dia dah tumpukan sepenuh masa dia bekerja. Macam mana dengan keperluan ahli keluarga dia. Tapi sekarang ni kita tengok kadang-kadang ada orang yang kita kata bila nak belajar, nak ambil mudah, nak free saja. Tetapi kalau nak free, kalau datang betul tak apa. Saya kalau nak ada free, saya boleh ajar. Tapi bukan nak belajar sangat. Ya, lebih pada nak buat komen saja. Jadi tak salah, ya, tak salah dia ambil, tetapi dia bekerja tu jangan niat dia nak cari duit. Kita niat kita mengajar, kita dapat dua fadilat. Kita dapat ilmu yang kita ajar tu, kita dapat bila dia amalkannya, kita terus-menerus kita dapat. Begitu juga insya-Allah Allah akan tahu apa keperluan kita. Allah sediakan ganjaran di atas apa nak lelah kita tu, ya. Dan berkenaan haraki ni saya rasa cukup baguslah. Cuma kan satu lagi, bila kita dah besok tuan-tuan dan puan-puan dah mahir Al-Quran, saya menyediakan buku sebanyak 25 buah buku. Buku-buku saya ni menceritakan isi Al-Quran tu. Isi Al-Quran. Kita membaca satu, isi Al-Quran. Bidang-bidang profesional yang saya kata, politik perspektif Islam, kerjaya perspektif Islam, alam sekitar perspektif Islam. Juga ini juga ya bidang-bidang yang penting juga kita, sebab kita bila bekerja di bidang-bidang masing-masing, ya, bidang-bidang masing-masing, jadi makna kita terpaksa terlibat dengan bidang-bidang profesional fardu kifayah ni. Jadi macam mana bila kita bekerja tidak mempunyai panduan. Tidak mempunyai panduan daripada Al-Quran. Bila kita bekerja dengan ada panduan Al-Quran, kita tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh. Sebab kita dituntut supaya taat. Dalam bahasa Al-Quran ataupun bahasa dalam syariat Islam ni, perkataan taat. Taat tu bawa maksud buat yang disuruh. Apa dia? Wajib, sunat. Tinggal di tengah, iaitu haram, makruh, syubhah. Sia-sia. Bukan haram makruh aja. Haram, makruh, syubhah, sia-sia. Ya. Kerana yang syubhah apa dia? Kita pergi pasar raya, kita tengok menderawata. Ada satu jenama ada halal, satu lagi tak ada halal. Jadi mana kita beli yang halal. Yang tak ada logo halal tu kita kata haram ke, kita tak boleh buruk sangka. Tapi kita
mengelak pada syubhah, kita tengok yang ada logo halal. Ya. Ini kita beli yang logo halal. Faman ittaqa syubhah faqad istara li dinihi wa adi. Barang siapa yang menjaga diri daripada perkara syubhah, dia telah membersihkan agama dan diri dia. Sia-sia. Kita banyak sia-sia. Duduk saja. Kalau kita zikir, kita baca Al-Quran, ya. Baca Al-Quran ni, ya. Kalau dalam ada ulama menyusunkan, dia kata kalau dibaca dalam solat, yang membaca, yang mendengar, tiap-tiap huruf 100 kebajikan. Dalam uduk, ya, dalam uduk ada dua pendapat. Ada satu pendapat kata setiap huruf dibagi 50 kebajikan. Satu pendapat kata 25 kebajikan. Kita dalam kereta, isteri kita masuk pasar raya, kita baca Al-Quran, ya. Kita tak ada dalam hadas besar, tetapi tidak beruduk, kita tetap dapat 10 kebajikan satu huruf. Berapa punya kelebihan. Jadi kenapa kita sia-sia? Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman ni tidak melakukan perkara, perbuatan dan perkataan sia-sia. Jangan buat sia-sia. Sebab kita macam hari ni, kita tengok kawan-kawan saya yang bersara, saya tanya buat apa sekarang? RTM. RTM apa makna? Semua tahu. Apa makna RTM? Rehat tunggu mati. Mati tak payah tunggu. Mati akan datang. Tapi saya, dia tanya saya buat apa? RTM. Saya apa makna? Rehat terus menulis. Rehat tak bekerja, terus menulis. Jadi bukankah karya kita, hasil cipta kita, saya dah tak ada, so orang mendafatkan, Masya Allah, inilah bekalan saya di akhirat esok. Dan mendapat juga dengan guru-guru saya, siapa yang terlibat membantu saya, semua dapat dia punya saham. Jadi yang ini patut kita ambil perhatian, ya. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Ustaz di atas pandangan mengenai kaedah haraki sebentar tadi. Okey, baik tuan-tuan semua, saya cerita sikitlah mengenai haraki ni tuan-tuan semua. Haraki ni alhamdulillah lah pada Ustaz Zakaria sejak penumbuhan haraki ni pada tahun 2013 sehinggalah 2021 sekarang ni alhamdulillah sebanyak lebih 5,000 ke 6,000 orang alhamdulillah telah berjaya dibantu. Dan bagaimana kisah haraki ni bermula apabila pada Ustaz berjaya orang kata bukan apa diamanahkan oleh ketua jabatan beliau yang mana Ustaz Zakaria ni adalah merupakan pensyarah, bekas pensyarah di IPG Campus Ipoh. Pada satu hari tu ada 2 orang pelajarnya masuk Islam. Seorang Hindu, seorang orang asli. Jadi alhamdulillah selepas 7 kali pertemuan ataupun 7 kali sesi pengajaran tu alhamdulillah pada Ustaz Zakaria berjaya mengajar pada mereka ni boleh baca Al-Quran. Tapi jangan salah faham bukan baca Quran macam Imam Mekah tu. Maksudnya dia baca Quran selesai. Jadi orang kata ini satu pencapaian yang alhamdulillah lah. Orang kata anugerah daripada Allah SWT. Dan dari situlah pada Ustaz Zakaria mengembangkan kaedah ini. Dan insyaAllah kalau kita tengok serojiknya lah, kalau orang bukan Melayu yang tak pernah ada asas Jawi pun boleh baca Quran. Jadi insya-Allah lah kita yang Melayu ni yang boleh bukan boleh baca Jawi, kita dah familiar dengan Jawi ataupun dah familiar dengan Al-Quran ni. Biasanya kadang ada orang yang dah berusia ni kadang mereka bukan tak nak mengaji, cuma mungkin pada waktu bekerja tu mereka sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya sehingga lupa untuk memperkemaskan bacaan Quran. Itu menyebabkan mereka lupa. Jadi insya-Allah dengan kaedah haraki ni mungkin dapat membantu mereka. Saya sarankanlah untuk sama-sama sertai kami di program Jom Telegram Mengaji pada 10 pagi, 10.30 pagi. So boleh tengok di kolom komen, tim kami ada pin kan Telegram channel Telegram kaedah haraki. Jadi sama-sama join program ni insya-Allah. Dan haraki juga ada melaksanakan satu program khidmat masyarakat yang mana kita mengajar golongan orang asli dan juga golongan mu'alaf lah. Yang mana alhamdulillah kami berjaya melahirkan seorang guru orang asli dan yang menakjubkannya ada seorang aktivis NGO orang asli ni ada inilah dia tengok progres daripada tenaga pengajar haraki orang asli ni. Dia kagum sebab apa? Sebab mereka dulu pergi ke kampung asli banyak kali pergi tapi orang asli ni ataupun anak-anak orang asli ni tak dapat lagi baca Quran, tapi alhamdulillah dengan mereka gunakan kaedah haraki ni yang guru orang asli yang kami lahirkan tu alhamdulillah berjaya membantu anak-anak orang asli sanalah untuk baca Quran. Jadi ni semua orang kata anugerah daripada Allah Taala. Jadi kami orang kata tak nak orang kata membazirkan ilmu yang Allah Taala kurniakan kepada
Haraki ni. Jadi kami luaskan lagi dakwah kami, mana kami mensasarkan pula golongan mualaf lah, yang mana kita ada buat satu kelas mualaf secara online. Dulu kita ada buat secara offline, tapi sebabkan berlakunya PKP, kita tak tahu, sekejap PKP, sekejap PKPB, sekejap PBB, kita tak tahu. So kita buat secara online. Jadi alhamdulillah sekarang ni kita dah dapat melahirkan 10 orang pelajar mualaf, dan insyaAllah kita tengah mensebarluaskan lagi satu lagi kelas mualaf, dan kita target lagi 20 orang. InsyaAllah mudah-mudahan program ini dapat membantu mualaf di luar sana lah. Mereka orang mualaf ni, mereka sangat dahagakan ilmu, mereka sangat dahagakan perhatian. Jadi insyaAllah siapa yang berminat untuk memberikan sokongan dan sumbangan, boleh juga rujuk dengan komen ini, insyaAllah. Dan kita baca sikit komen-komen rakan kita. Terima kasih Ustaz atas kongsian yang banyak membuka mata sama-sama. Terima kasih Ustaz dan penganjur. Ustaz pun nak beri makan anak isteri. Ya betul tuan-tuan semua. Isu mengenai pembayaran ni, pertamanya dari sudut ni lah orang awam, kita kena faham lah bahawa guru Al-Quran ni pun ada juga anak. Kadang mereka ni nak cari nafkah juga tuan-tuan semua. Kadang kerja mereka ni hanya kata mengajar Quran semata-mata. Kalau yang ada kerja lain pun tak apalah, tapi itulah, kita sebagai orang awam ni kena kata pertimbang rasa lah. Dan kepada tenaga pengajar, jangan pula orang kata lebih-lebih pula pergi letak sampai 10,000 dan sebagainya. Jangan tuan-tuan semua, bawa tenang. Kita letak mengikut ni lah kemampuan dan sebagainya lah tuan-tuan semua. Dan kita sebagai masyarakat, kita jangan letakkan mindset bahawa mengajar Al-Quran ni kena free sokmo. Jangan. Sebab apa? Sebab ilmu agama ni lebih penting daripada ilmu kehidupan dan ilmu keduniaan ni tuan-tuan semua. Sebab apa? Ilmu agama ni dapat membimbing kita daripada kesesatan di atas muka bumi ni. Jadi sepatutnya tuan-tuan guru yang mengajar Quran ataupun tuan-tuan guru yang mengajar kitab sebagainya, patutnya kita kena respect mereka ni lebih, dengan kita bagi semangat sikit dan sebagainya lah tuan-tuan semua. Yang percuma tak beri komitmen penuh. Ini macam luahan perasaan je. Tak apa tuan-tuan semua, kita faham tuan-tuan semua. Ya betul, kadang-kadang tu kalau kita buat kelas Al-Quran percuma dan sebagainya, kadang-kadang tak menghargai. Itu sebabnya secara logiknya kita fikir, sebab apa kadang-kadang kelas Al-Quran ni perlu dikenakan bayaran. Sebab apa? Bila ada bayaran, baru mereka ni lebih serius dalam belajar. Itu antara kata logik meletakkan hargalah tuan-tuan semua. Ustaz, jadi saya persilakanlah Ustaz untuk memberikan rumusan dan juga kata kesimpulan untuk perbincangan kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Ya, penting kita adalah ilmu pengetahuan. Bila kita ada ilmu pengetahuan, sebab ayat yang pertama sekali turun Iqra. Dia suruh kita membaca. Bila kita membaca dalam keadaan situasi mana pun kita boleh. Kita tengok Ustaz Zakaria, dia pada pensyarah, dia boleh wujudkan satu sistem yang ini. Macam tu kat saya satu daripadanya saya buat kajian berkaitan dengan smart solat. 5 tahun saya buat kajian. Kalau ikut daripada hadis Nabi dan ayat Quran, lebih kurang 1% saja solat kita yang diterima oleh Allah SWT. Lebih kurang 1% saja. Saya tengok apa ni daripada ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi saya tulis smart solat ni, ya, di sini sebagai checklist. Macam mana Nabi kata, "Sallu ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu seperti aku solat. Ya, sebab apa? Kita solat dah jadi adat, tidak jadi ibadat. Jadi ini kita perlu belajarkan. Jadi saya ucap tahniah lah pada Ustaz Zakaria dan kru dia, ya, dan kaki tangan dia dapat jayakan sistem haraki ni cukup baik, cukup berkesan, ya. Dan lepas ini pula kita cadang, kita bergabung supaya saya nak mendedahkan pula isi Al-Quran. Yang 25 buah buku yang saya tulis ni, isi Al-Quran ni dia bidang fardu ain dan bidang profesional, supaya kita kongsikan bersama. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan bersama. Sekian, terima kasih. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah perkara yang dicadangkan oleh Ustaz ni, insyaAllah kita sama-sama akan ambil manfaat. Tuan-tuan semua, biasanya lah kita kurang mengambil manfaat pada Quran. Sedangkan Quran ni banyak benda yang boleh kita kaji dan ambil pengajaran. Jadi insyaAllah saya sangat kagumi dengan pada Ustaz Yazid ni, walaupun umur dah kata menjangkau 70-an, tapi masih lagi kata berbakti kepada anak bangsa kita dan juga agama kita dengan menulis dan juga kata
Menulis ni bukan senang tuan-tuan semua. Kita nak rujuk kitab, buku dan sebagainya. Tapi pada ustaz boleh melakukan perkara ni. Jadi ini satu orang kata pengajaran kepada kita, terutamanya anak-anak muda. Anak-anak muda ni jangan banyak sangat TikTok. Kita kurangkan benda-benda lagar ni. Kita cuba orang kata menjadi orang yang memberikan manfaat kepada dunia dan juga masyarakat kita, tuan-tuan semua. Orang yang beri manfaat kepada orang lain ni tak rugi, tuan-tuan semua. Kenapa? Kerana selagi mana orang tu menggunakan, contohlah kalau kita buat satu sistem pepaipan ke, ataupun kita cipta satu kaedah yang boleh membantu orang, memudahkan kehidupan orang, selagi mana mereka guna tu kita akan dapat pahala kita. Sehinggalah kita mati pun ada juga pahala. Jadi kita kena orang kata sentiasa berubah, sentiasa membaca, kurangkan orang kata memikirkan benda-benda yang remeh-temeh. Kalau kita tengok sendirilah, macam biasa kalau kita ambil sebagai contoh Saidina Osman. Biasanya kalau kita cerita tentang Saidina Osman mesti familiar dengan tokoh perniagaan dan sebagainya, tapi kurang ada orang kata kajian tentang Saidina Osman ni. Macam mana Saidina Osman ni berniaga, hatta Nabi sendiri pun sama. Kita selalu kata tokoh Islam yang berjaya dalam perniagaan seperti Nabi, tapi kita tak tahu macam mana Nabi itu berniaga. Itu sebab apa? Sebab kita ni kurang mengkaji. Seperti mana pada Ustaz kata tadi, kita kalau nak berjaya ataupun nak kata memberikan sumbangan kepada masyarakat ni, kita kena banyak membaca dan juga mengkaji Al-Quran itu sendiri. Jadi sama-samalah kita menyahut suran daripada Fadil Ustaz Yazid. Ustaz Yazid umur dah veteran pun masih lagi memberikan kata bakti kepada anak bangsa dan juga agama. Jadi kepada orang muda ini satu cabaran kepada kita untuk sama-sama kata mencari dan juga membaca, mengkaji supaya kita dapat memberikan manfaat kepada agama kita, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini mendapat manfaat dan juga mendapat berkat daripada Allah SWT. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua, kepada Asyah Rufar, kepada Duan Hadi, Said Hamid Soman. Said Hamid Soman ni kawan kita daripada Singapura. Kita ucapkan terima kasih kerana sangat committed dengan Haraki. Dan saya sangat terharulah kerana Tuan Said Hamid Soman ni sentiasa memberikan sokongan kepada kita, dan Emma Asma yang sentiasa memberikan komen, dan juga Afrina Haraki memberikan thumbs up. Terima kasih. Jadi itu saja untuk pada malam ini, dan insya-Allah sebagai kata untuk mendapatkan keberkatan, saya mempersilakanlah pada Ustaz Yazid untuk memimpin bacaan doa kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Saya minta Ustaz bacakan. Orang muda baca. Orang muda baca. Okey, baik. Jadi saya selaku moderator, saya mengikut perintah daripada panel kita. Jadi insya-Allah jadi kita tangguhkan majlis kita dengan atas perkafaran salat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigharan. Jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا مرحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سوء الأسقام. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوفق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها فيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا معرفتك ومت على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Sucikanlah hati kami ya Allah, sucikan hati kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kau berkatilah, kau rahmatilah perjumpaan kami pada hari ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kau angkatkanlah wabak COVID-19 ini daripada Malaysia ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kau berikanlah kesejahteraan dan keamanan dalam diri kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu saja pada kami. Saya sekali lagi mewakili seluruh kru produksi Haraki mengucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah mungkin kita boleh buat program susulan. Kita sembang-sembang pula pengalaman Ustaz semasa berada dalam Special Brand. Insya-Allah kalau ada rezeki kita akan bersama lagi lah dengan Fadil Ustaz. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada semua. Insya-Allah jangan lupa pada jam 10.45 kita akan membaca Al-Quran bersama dengan Fadil Ustaz Zagara. Kita akan baca surah Al-Mulk. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآله والأحياء when you mess
none of this can be achieved. So be humble as the lowly earth that all creatures walk upon. Be the slave of the most merciful. Take your light from Al-Habib.